Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara-saudari, tuan-tuan, ustaz-ustaz, kaum muslimin dan muslimat sekalian, saya ucapkan selamat bertemu lagi. Setelah 1 tahun saya tak datang kat sini. Jadi rasanya confuse sikit pagi ni. Betul ke saya ada ceramah di Sirajuddin punya masjid? Alhamdulillah, rupanya betul. Jadi saya datang sampai saya bawa isteri, takut salah jalan sebab dah lama tak datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak bercakap banyak insya-Allah saya akan bawa sedikit ingatan kita dah sampai pada bulan Ramadan. Dah hampir 12-13 hari dah kita menjelajah untuk memikul tanggungjawab kita sebagai umat Islam mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita bukan macam perlembagaan yang digubal oleh para peguam, dibawa ke kabinet, bawa ke parlimen, digazet dan dilaksanakan. Bukan itu. Lebih hebat daripada itu. Allah yang menentukan untuk kita boleh sampai panjang umur, mencapai satu tahap yang dipanggil takwa bila kita berpuasa. Jadi tuan-tuan, syukur kita boleh sampai ke Ramadan. Untuk tahun ini baru sebentar saya cakap dengan sahabat saya, paling seronok tuan-tuan bila dah umur 70-an sampai pula Ramadan. Masya Allah, seronok tuan-tuan, hibah dari. Okey, hari ini tuan-tuan saya nak bercakap bukan soal puasa tetapi soal Al-Quran. Tadi saya cerita sedikit mukadimah pasal puasa. Quran ini tuan-tuan, inilah perlembagaan yang sebenar-benarnya yang kita kena junjung, kena pikul, kena faham. Dalam bahasa agama dia kena tadabbur dan kita kena laksanakan di sepanjang kehidupan kita. Yang akan menyahut di akhirat ialah adakah Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, yang kita tak lama lagi akan menyambut nuzul Quran, berapa banyak kita telah baca, berapa banyak telah kita fahami maknanya, berapa banyak yang telah kita laksanakan di dalam melaksanakan perintah Allah ini di dalam kehidupan kita sepanjang umur yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita cuba kita tengok pasal Al-Quran ini yang mana semua orang dah tahu. Tadi saya baca pasal kewajiban membaca, kewajiban berpuasa. Yang ini pula ialah pasal turunnya Al-Quran di bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun ila akhir. Itu cerita pasal puasa. Tapi yang mula-mula tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Yang paling mustahak yang saya ingin sentuh di sini tuan-tuan, untuk mengajar, mentarbiyahkan diri saya dan diri tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
disebut dalam ayat ini hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi kalau kita tidak menganalisa apa itu hudan linnas, tuan-tuan, maka kita rasa buat biasa je. Ramadan, ya Ramadan. Sampai nuzul Quran, ya nuzul itu macam event-event biasa. Tapi tuan-tuan, bila sebut hudan linnas, mengikut petunjuk Allah ini, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita rasa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, bukan calang-calang. Bahkan Quran ini turunkan oleh Allah yang segala sebagai kalam Allah. Untuk apa, tuan-tuan? Daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bila? Malam Lailatul Qadar. Jadi sempena malam Lailatul Qadar, kita tak tahu bila, tuan-tuan. Ada ulama kata daripada awal Ramadan, 1 Ramadan dah bermula dah untuk mencari-cari bila malam Lailatul Qadar. Bukan mencari, kita beramal agar jatuh pada Lailatul Qadar yang pahalanya begitu hebat. Seterusnya, tuan-tuan, cerita ini ialah apabila Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz, mula-mula dia turun ke Baitul Izzah atau langit dunia, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lepas itu barulah sedikit demi sedikit diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun ini secara bersiri dan sedikit demi sedikit. Mengapa? Ini kita dah satu nasah ada pada kita, yang ada di tiang-tiang kita, yang kita nampak saban hari itu Quran. Tapi masa turunnya Al-Quran dulu mengikut Imam Qurtubi. Ada 2-3 pendapat ulama. Saya ikut dulu Imam Qurtubi. Mengapa diturunkan sedikit demi sedikit, semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk memperkukuhkan hafazan dan kepahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah hebat dah. Dalam kehebatan Nabi itu pun masih diturunkan sedikit demi sedikit sampai Nabi betul-betul faham, Nabi dapat mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi semua orang tahu mengapalah Nabi dibuatnya begitu oleh Allah. Tuan Nabi ialah seorang yang ummi, tuan-tuan, tak tahu menulis dan membaca. Kita boleh menulis, boleh membaca, tapi kita tak baca Al-Quran kadang-kadang. Tunggu Ramadan ataupun tunggu hari Jumaat. Tetapi Nabi, tuan-tuan, diturunkan bulan Ramadan untuk turunnya Al-Quran. Dia seorang yang ummi, itu pun sedikit demi sedikit sampai betul-betul menghayat. Jadi kita kena ikut contoh ini, tuan-tuan. Sedikit demi sedikit kita membaca Al-Quran, sedikit demi sedikit kita memahami melalui tadabbur Al-Quran. Kedua, tuan-tuan, mengikut Imam Qurtubi, kerana terdapatnya ayat yang nasih dan mansuh. Kalau bahasa sekarang apa ya? Nasih dan mansuh, ayat yang didelitkan, dimansuhkan, atau yang ini hukum ini untuk kaedah seperti ini, lepas itu datang ayat suci Al-Quran yang lain, ini tak boleh pakai dah, cukuplah setakat itu saja. Maka diturunkan ayat yang boleh diguna, di-applykan sampai hari kiamat, termasuk sekarang ini. Itu yang dikatakan nasih dan mansuh. Allahu Akbar, banyak ayat nasih dan mansuh ini, tuan-tuan ya. Yang ketiga, mengikut Imam Qurtubi, Quran diturunkan mengikut keadaan. Itu termasuk yang nasih mansuh tadi. Mengikut keadaan dalam usaha untuk mendidik manusia yang turunnya berdasarkan kepada keperluan semasa, terutama ayat-ayat hukum-hukum fiqh yang ditanya oleh para sahabat. Dulu contoh, apa dia? Contoh, tuan-tuan, ayat Quran dulu tidak termasuk nasih mansuh ni, tidak mengharamkan minum arak. Boleh, mula-mula sila minum, banyak-banyak pun tak apa, mabuk tonggang-tongging pun tak apa. Tapi bila terdapat banyak yang minum arak, bacaan salah atau tonggang-tongging, bukan otak aja salah, bacaan Quran itu
tak ikut seperti mana Quran yang ada sekarang. Ialah orang mabuk, itu turunnya ayat Quran yang lain untuk memansuhkan haramnya Quran, haramnya arak. Jadi akhirnya bila dimansuhkan itu mengikut kesesuaian, kesesuaian keperluan semasa umat Islam pada ketika itu. Jadi kita pun bertanya apalah ada yang mabuk. Kalau tak mabuk kan elok. Sampai sekarang kita boleh minum arak. Dah. Itu sudah ketentuan Allah, tuan-tuan. Jangan fikirkan yang seperti itu. Jadi ada pula membawa makna mentafsirkan begini. Kalau ayat ada dulu macam tu tak haram arak. Sekarang ini boleh minum arak kalau tak mabuk. Dan baca Quran pun okey. Tak ada terbalik. Tak, tuan-tuan. Haram tetap haram. Babi haram tetap haram. Itu tadi arak, babi lagi apa? Dan yang lain-lain. Bukan aurat haram tetap haram. Jadi tuan-tuan, inilah pendapat Imam Qurtubi mengenai turunnya Al-Quran. Secara sedikit demi sedikit ada sebab-sebab tertentu. Jadi tuan-tuan, kita sayangi Quran, kita baca Quran, kita tadabbur Quran. Jadi benda-benda seperti ini kita kena tahulah. Untuk kita, begitu ya. Ada nya tu banyak, mana kita baru faham. Jadi bila baru faham, kalau kita kadang-kadang dah terlupa, tuan-tuan, kita tidak mengkaji seperti yang dikaji oleh Imam Qurtubi. Akan tetapi bila datang Ramadan, bila sebut unzila fil Quran hudan linnas, maka kita pun, saya termasuk yang lain-lain ustaz penceramah, tolong ingatkan balik poin-poin yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ini. Okey. Yang seterusnya hudan linnas ini mengikut Imam Zamarkasi. Zamaksyari. Susah nak sebut, tuan-tuan. Imam Zamaksyari ini kata apa dia? Adakah sama macam Qurtubi tadi? Dia kata huda ini sebagai hidayah dari Allah kepada manusia. Jadi huda ini tidak boleh dipakai sebarangan tempat, kecuali di dalam Al-Quran yang kita baca. Ini pengajaran ini belum saya amalkan dalam kehidupan. Itu kita supaya kita amalkan, kita belajar dulu yang ini. Sembahyang jamaah dan qasar contoh. Sembahyang apa lagi? Puasa, besok puasa 6, besok lagi malam-malam, hidupkan malam-malam Ramadan. Semuanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bila sebut oleh Allah dalam Al-Quran, sumbernya itu hidayah dari Allah kepada manusia, termasuk arak dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Itu kata zaman syari, tuan-tuan ya. Ada di hujung ayat itu, tuan-tuan, bayinat, iaitu perkara yang diterangkan secara terperinci. Jadi hudan linnas, lepas itu ada bayinat, secara detail, secara terperinci, agar manusia memahami hidayah itu dalam semua keadaan. Jadi kalau tak di-explain secara detail, aku tak faham ni. Tengok tafsir, tak jumpa pun tafsir mana yang menceritakan tajuk seperti ini, macam kata arak tadi. Jadi tuan-tuan, inilah hujah-hujah yang diberikan oleh ulama pasal Al-Quran. Ada huda, ada bayinat. Jadi kalau kata ada yang benda yang hak yang ditentukan oleh Allah, dan ada yang batil, itu di-explain begitu detail. Ada yang halal, ada yang haram. Jadi tak semua secara literalnya mudah untuk kita memahami. Kita kena baca ulumul Al-Quran, ilmu Al-Quran itu sendiri. Jadi itu ada tafsirnya, ada pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Kita kena ikuti dengan penuh ketabahan, insya-Allah. Okey. 2 pendapat ulama pasal Al-Quran sebut Al-Huda ini. Bagaimana Ibnu Katsir, tuan-tuan? Ini ulama yang ketiga yang membicarakan hudan linnas ini. Ialah dia kata Al-Quran memberi petunjuk kepada orang yang beriman.
tadi pada orang Islam. Dalam Islam beriman pula untuk memahami orang yang beriman ini isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi Islam ini tuan-tuan kena disertai beriman dengan Allah. Bila kita beriman dengan Allah tuan-tuan, kita mudah untuk membaca tafsir, kita mudah untuk mengikuti kelas-kelas pengajian Al-Quran, kan? Betulkan bacaan. Paling simple. Malas, matanya saya dah 70 lebih. Baca tafsirnya memang mata pun tak apa nampak tuan-tuan. Orang Jawa kata dah lamur matanya. Dah tak boleh nampak. Kerana apa? Boleh baca kejap dah ngantuk. Sekarang ni Allah bagi banyak kemudahan kepada umat Islam di Malaysia ini. Apa dia tuan-tuan? Kita boleh dengar TV, boleh dengar radio, kan? Kadang-kadang kita dalam alat-alat gadget kita pun banyak yang membicarakan tafsiran-tafsiran Al-Quran untuk memahami apa itu petunjuk. Yang popular sekarang ini tuan-tuan, yang berjutaan manusia mengikuti siri itu ialah apa dia tuan-tuan? My Quran Time. Tak pernah dengar? Dengar kan? Dalam TV Hijrah sehari 3 kali tuan-tuan diulang. Jadi kalau itu pun tak mampu tuan, Allahu Akbar, apa lagi? Itu semuanya Allah dah pandu kepada manusia-manusia supaya kita semua ini mempelajari makna tafsiran Al-Quran supaya kita boleh amalkan. Itulah kata Ibnu Katsir tuan-tuan, orang yang beriman, orang Islam saja yang diberi petunjuk untuk memahami dan mengamalkannya. Semoga kita termasuk dalam golongan itu tuan-tuan. Allahu Akbar. Kata Ibnu Katsir lagi tuan-tuan, petunjuk ini sebagai keterangan yang membezakan, macam tadi juga, antara benar dan batil, antara yang lurus dan sesat, antara halal dengan haram. Kalau bukannya mana bila sebut dalam siri TV, siri apa yang kita tengok, itu haram, ini haram. Daging babi pula dicampur dengan daging apa? Lembu, kambing, ayam. Itu menunjukkan tuan-tuan, Allah mendesainkan seperti itu untuk orang-orang Islam menjaga benda-benda yang ada yang halal, ada yang haram ini, supaya orang Melayu, orang Islam atau siapa pun menjagalah daging-daging yang dihalalkan, yang disembelih dan sebagainya, yang diluluskan oleh JAKIM. Sampai kita pun tak faham baru-baru ini tuan-tuan, terlampau banyak pengimport daging-daging yang haram ini, dipanggil satu istilah kartel. Terlampau banyak. Kalau kartel ni bagi saya lah yang saya faham, terlampau banyak sehingga kerajaan pun bukan pening, tapi dia berusaha untuk menangkap golongan seperti ini. Pengimportnya Melayu, tapi orang di belakangnya adalah orang kafir, dengan mencampur adukkan supaya benda-benda haram itu termasuk benda yang dijual, yang dikategorikan benda halal. Akhirnya bila orang Islam sudah makan benda yang seperti ini tuan-tuan, maka iman, daging yang tumbuh daripada benda yang haram, an-nar aula bih, neraka yang sesuai ditempatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Mereka kaji tuan-tuan benda-benda seperti ini. Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah. Kalau kita rasa confused, tak usah belilah. Tengok, macam contohlah kalau kita pergi ke supermarket ke mana-mana, kedai ke atau super pasar burung kita dekat dengan ini tuan-tuan, kadang-kadang yang jual Melayu tuan-tuan, yang orang Islam, siap dengan pakai songkok putih lagi. Yang berkeliaran di supermarket itu, di kaunter yang menjual benda-benda seperti ini tuan-tuan, cahaya nun alif. Apa maknanya? Apa dia mesti menyebutkan diri di kaunter-kaunter seperti ini walaupun yang jual itu orang Islam? Mana ada sesuatu, kadang saya tak sabar, saya tanya tuan-tuan, saya tanya, ini dia punya kedai kah? Baru ni saya pergi ke KL, nampak peristiwa yang saya sebutkan ini, saya tanya, ini lu kedai awak kah? Tak, saya kawan tengok-tengok saja. Nampak tak? Cara dia manipulitkan kita. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, inilah dugaan
orang yang hidup seperti kita di akhir zaman yang macam-macam tipu daya dan penilaian untuk mencari kekayaan hidup di dunia yang sementara. Yang Melayu, okey. Lagi pula orang Indon tak ada kerja, tak ada kerja menganggur, joinlah jadi juru jual di tempat-tempat orang-orang kafir nak merosakkan makanan-makanan yang dimakan oleh orang Islam. Okey, biarkan. Kita ada JAKIM, ada penguat kuasa dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan, apa pula yang dikatakan petunjuk itu mengikut Imam Baydawi. Bukan Imam Nawawi, Baydawi. Apa kata beliau, tuan-tuan, dalam untuk melihat Al-Quran ini sebagai petunjuk dan hidayah ini, tuan-tuan? Dia kata Al-Quran saja yang boleh menerangkan kebenaran dan kebatilan, yang boleh membawa kepada hidayah Allah. Kadang-kadang jangan gatal mulut kita, tuan-tuan. Sikit-sikit haram, sikit-sikit syubhat. Allahu Akbar. Sebab orang yang kata hal haram syubhat ni panduan dia Al-Quran, tuan-tuan. Yang tidak boleh ditipu, tak boleh diapa. Susah kalau nak ikut Islam macam ni. Jangan. Nanti rosak akidah kita. Quran dah kata haram. Ulama pula dah memastikan haram lah. Buat apa kita nak argue lagi? Mana kita akan kesal, tuan-tuan. Kita akan rosak akidah kita for nothing. Jauh cakap orang putih. Kemarin, tuan-tuan. Oleh itu kita akur sajalah. Kalau sekiranya dah dengar berita, ini belum tentu halal haramnya, jangan kita beli, jangan kita makan. Tak? Sebab apa? Penguatkuasa ulama yang ditugaskan untuk menentukan halal haram tu, dia tertangkap, dia terjumpa, dan dia akan kaji R&D dia, research and development dia, untuk memastikan halal atau haram. Kalau tak, kita tahu ke daging-daging yang disebut sampai ke peringkat kartel ini tadi terus ditangkap dan terus di lesennya semua ditarik dan apa sebagainya, sehingga orang Islam yang lain senang hati untuk membeli benda-benda yang halal ini tetap halal. Siapa yang tunjuk? Al-Quran. Jadi inilah Quran yang membawa hidayah kepada kita semua, makanan dan yang lain-lain. Sebab tadilah, tuan-tuan, kita jagalah makanan. Kita tengok saya tak nak kata kena-kena restoran apa tu, tolong jagalah, tuan-tuan. Kadang dia pakai songkok putih. Dia miaga. Dia hidangkan makanan. Itu saya suka kalau kedai yang biasa kita begitu, saya tak tanya lah. Kalau kita pergi sekali outstation kan, siapa nama? Terus tanya tu. Kalau yang songkok putih ada pak hitam, siapa nama? Kalau sebut namanya, bukan nama Islam, tuan-tuan, reverse je lah, keluarlah daripada kedai itu. Sebelum kita makan, kita akan makan benda yang syubhah, yang haram. Anak-anak kita juga akan kita suapkan dengan benda-benda seperti itu. Bila mereka melawan kita masa dia membesar, membangun tubuh badan dia, pemikiran dia, Allahu Akbar, masa itu baru kita sedar, saya rasa saya kerja benda yang halal. Dia cuba untuk mengecek diri dia, muhasabah diri dia. Saya rasa isteri saya pun saya jaga makanan apa semua, mengapa anak saya jadi macam ini? Rupanya benda-benda yang ini, yang halal haram ini, yang sebagai bayin petunjuk dari Allah ini pun dia tak jaga sangat, main hentam aja. Asal boleh dibeli, boleh dimakan. Tuan dan puan, kalau kita tidak hidup di zaman ini, zaman bapa mak kita dulu, tu zaman dulu tidak ada benda-benda seperti ini, tuan-tuan. Makin kita canggih, makin kita maju, Allah canggih dan majukan juga benda-benda yang syak dan wasangka ini. Kita percaya bagus. Kalau tidak, JAKIM tak buat benda bahagian halal haram. Ada manusia, orang Islam yang belajar tentang food industry ini untuk menentukan halal haram dia.
Bila dah ada benda-benda seperti ini, maka berjaga-jagalah kita. Percayalah dengan mereka yang diberi tugas, yang diberi ilmu oleh Allah untuk menentukan halal haram. Itu yang nyata, tuan-tuan. Kalau dalam kandungan makanan, dalam serbuk itu, serbuk ini, Allahu Akbar. Sekarang kita pun pening, tuan-tuan. Ada siri number dia. Siri number ini B40, contohlah, saya tak tahu ingat. Halal, B41 haram. Kalau tuan-tuan besok anak kita pergi ke luar negeri belajar, kita kena ajar benda-benda seperti ini. Kalau anak kita tak belajar di luar negara pun, tuan-tuan, kalau kita sesekali Allah beri peluang ziarah ke tempat-tempat negeri yang orang putih, barat ke mana ke, Amerika ke UK ke mana, ingat siri-siri number ini. Kalau kita tak lupa, bagi tahu anak-anak kita. Panggil, ini boleh makan tak? Siri nombor ini. Kalau kata boleh, kita beli. Kalau tidak, tak usah makan. Jaga benda-benda seperti ini, tuan-tuan. Bukan Allah ini darurah. Sikit-sikit, bila malas untuk melihat benda itu halal haram, darurah. Ada liwi dia untuk makan benda haram, nak masuk dalam perut kita. Iaitu darurat. Darurat bolehlah semua kebah. Dia ingat, semudah itu, tuan-tuan, nak sampai ke tahap makanan yang kita jumpai, yang kita akan makan, darurah. Bukan. Kalau kita ada, kalau di UK itu ada badan agama Islam, tuan-tuan, community Islam, Muslim community, yang mengeluarkan senarai-senarai mana yang halal, mana yang haram. Kalau pelajar memang dia bergabung dengan badan-badan seperti, peganglah, kociklah, sampai ke supermarket ke mana, kita tengok, oh, ingredient dia macam mana. Okey, tuan-tuan, akhirnya sebagai kesimpulan, tuan-tuan, kita ini adalah generasi yang diberi oleh Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tok-tok nenek kita, pak kiai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, untuk mewarisi Al-Quran. Menjadilah kita generasi Al-Quran yang benar-benar kita cinta, kan. Bila dah baca Quran, kita dah tadabbur Quran, kita dah tersemat benda-benda petunjuk seperti yang disebut oleh empat ulama tadi, tuan-tuan, maka benda yang lain, tuan-tuan, dia akan datang dalam ingatan dan pemikiran kita secara automatik. Apa dia yang saya katakan secara automatik, tuan-tuan? Hati kita sentiasa cintakan akhirat. Macam kita puasa lah, tuan-tuan. Satu Ramadan, sekarang dah 12, 13 Ramadan besok. Allah, seronoknya puasa, tenangnya hati. Tak ada duit pun okey. Pasal apa? Kita cinta akhirat. Bukan mungkin Allah bagaimana nak raya, nak cari duit, tak ada. Orang nak rasuah, kita pun ambil, kan? Itu mana kan cinta akhirat, cinta dunia dan cinta maksiat. Sebaliknya. Jadi, tuan-tuan, kadang-kadang kita teringat bila nak sebut benda-benda seperti itu, saya selalu teringat. Walaupun tak ada ceramah dah hampir setahun ni, tuan-tuan, saya selalu teringat cakap dengan anak, cakap dengan isteri, cakap dengan kawan-kawan, kan, tuan-tuan, jumpa di masjid, di surau. Kalau kita tak cintakan akhirat, tuan-tuan, siapa lagi? Jangan harap anak kita cinta akhirat, kita tak ada, tak payah pun tak apa dah. Kita kena mula. Yang kedua, tuan-tuan, kita bila generasi Al-Quran itu sudah bertahta di hati kita, maka bila cintakan akhirat, kita mesti mencari kita punya hala tuju ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Everything di dalam kehidupan kita, start dari bangkit tidur sampai kita tidur balik, semua apa yang Allah redha kenalah menjadi checklist di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, kalaulah ini sudah kita lakukan, maka doalah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, supaya kita cinta akhirat dan mencari keredaan Allah ini sentiasa menjadi panduan dan pedoman kehidupan kita di dunia dan di akhirat, termasuk anak-anak dan cucu kita. Bukan bila kita sudah tidak ada, nanti dia anak kita ikut apa yang kita kata. Bila kita meninggal, tuan-tuan, akhirat kita menuju
Tengok-tengok, anak kita sudah tak ikut apa yang kita cakap, yang kita ajar untuk cintakan akhirat dan mencari keredaan Allah, mencari halal yang halal dengan yang haram. Rupanya benda-benda seperti ini habis begitu saja. Jadi tuan-tuan, benda-benda seperti ini bukan seperti benda-benda di dunia ini yang expired date-nya ada, tetapi cinta akhirat dan keredaan Allah tetap kekal sampai ke mati dan menyahut ketika kita berjumpa anak-anak dan cucu dan kawan-kawan kita di akhirat nanti. Sekian saya sudahi. Semoga kita semua terus jadikan bulan Ramadan ini terus beramal, terus mencari cintakan akhirat dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, inilah pesanan saya untuk diri saya, dan saya cuba war-warkan kepada tuan-tuan sekalian. Semoga hati kita mantap ke arah cinta akhirat dan mencari keridhaan Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.